Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afizayu binti Johari dari Politeknik Melaka akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Kadar Pendapatan Graduan Diploma Politeknik Melaka dalam tempoh 5 tahun. Sebagai pengenalan, pemimpin negara kita menggalakkan institusi pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET bersaing untuk menawarkan program dan latihan yang lebih kompetitif serta memenuhi keperluan industri dengan jaminan pekerjaan kepada graduan. Oleh itu, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan dana wibawa TVET dengan memperuntukkan sebanyak RM50 juta bagi tahun 2019 demi meningkatkan kompetensi belia dalam TVET belanjawan 2019. Pelaburan dalam pendidikan bermula dari peringkat prasekolah sehingga ke peringkat pendidikan tertinggi bertujuan untuk meningkatkan kemajuan diri serta memperbaiki status sosio-ekonomi. Nur Aifizah Roslan 2013. Perbelanjaan ke atas sektor pendidikan dianggap sebagai pelaburan ke atas individu yang memberikan jaminan pulangan dalam bentuk upah, allowance, bonus dan gaji. Naziatul Rahmah NPU 2012. Serta menunjukkan sumber kewangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan mapan Baker 1993. Penyataan masalah. Hasil kajian pengesanan graduan Politeknik Melaka semenjak tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan secara purata lulusan Politeknik Melaka menerima pendapatan bulanan dengan peratusan tertinggi sebanyak 48.6% dalam lingkungan pendapatan antara RM1,000 sehingga RM1,500 di mana ia merupakan dalam lingkungan taraf gaji minimum tenaga buruh Malaysia. Dalam usaha Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi, sudah tiba masanya rakyat memperoleh paras gaji bersesuaian. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Muhammad Ibrahim 2018. Dia menjelaskan bahawa paras gaji dalam pasaran buruh adalah rendah dengan separuh daripada tenaga kerja menerima pendapatan kira-kira RM1,700 bulan, manakala purata gaji permulaan bagi pemegang diploma hanya kira-kira RM350 melebihi gaji minimum sebanyak RM1,200. Sedangkan kini ketika kita sedang bersiap siaga untuk melakukan lonjakan berganda bagi mencapai taraf ekonomi berpendapatan tinggi, pendidikan negara menjadi wahana penting untuk melahirkan modal insan yang berilmu, berkemahiran tinggi dan berketerampilan untuk maju ekonomi berasaskan pengetahuan. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Haji Mohamad Yassin 2009. Objektif kajian pertama membandingkan kadar pendapatan dalam kalangan graduan Politeknik Melaka dalam tempoh 5 tahun. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan pendapatan graduan mengikut bidang pengajian Politeknik Melaka. Dan yang ketiga, mengenal pasti perbezaan peratusan tertinggi pendapatan graduan Politeknik Melaka berbanding gaji minimum rakyat Malaysia. Tinjauan literatur. Wawasan negara adalah untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 seperti yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pertama kali dibentangkan pada tahun 1991 28 Februari dalam mesyuarat Suruh Majlis Perniagaan Malaysia Muhammad Sharif 2003. TVET adalah kaedah pendidikan latihan yang menjadikan individu beraspek pengetahuan, kemahiran dan sikap untuk berjaya dalam alam pekerjaan dan lazimnya menekankan amalan industri. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPP-KK T.S. Zainal Ahmad 2021. Di kebanyakan negara maju, pendidikan diletakkan di bawah teori modal insan. Ia dilihat sebagai penentu utama prestasi ekonomi dengan mengambil konsep pekerja sebagai modal manusia. Teori pelaburan modal insan dibangunkan dalam tahun 1990-an atas kesedaran bahawa pertumbuhan modal fizikal merupakan hanya sebahagian kecil daripada pertumbuhan pendapatan. Baker 1992. Gary S. Baker menyatakan bahawa pendidikan atau latihan akan meningkatkan produktiviti pekerja. Pengetahuan dan kemahiran ini akan meningkatkan pendapatan pekerja untuk jangka panjang. Baker 1994. Metodologi kajian. Data asas graduan yang layak berconvocation dibekalkan oleh politeknik masing-masing ke PPIP untuk semakkan dan dimuat naik ke dalam sistem. Sistem kajian akan dibuka 2 hingga 3 minggu sebelum tarikh convocation dan ditutup seminggu selepas tarikh tamat convocation.
Soal selidik kajian ini dipaparkan dalam laman web dan boleh dicapai melalui graduan.mohe.gov.my. Setiap politeknik bertanggungjawab memaklumkan kepada graduan mereka untuk memberi respons kepada kajian ini. Data yang lengkap akan dibekalkan semula kepada politeknik pada hujung tahun convocation tahun tersebut. Kajian ini terbahagi kepada beberapa bahagian di mana graduan perlu isi setiap bahagian yang disediakan. Bermula daripada bahagian A iaitu maklumat asas graduan. Kemudian graduan akan pergi ke bahagian B untuk mengisi bahagian status pekerjaan terkini. Jika graduan bekerja, graduan akan terus ke bahagian C untuk mengisi maklumat bahagian pekerjaan graduan. Jika bahagian tidak bekerja, graduan akan terus ke bahagian D untuk mengisi maklumat graduan belum bekerja. Jika graduan telah sambung belajar, graduan akan terus ke bahagian E untuk maklumat graduan melanjutkan pengajian. Seterusnya, semua graduan akan terus ke bahagian F untuk penilaian graduan berkaitan kurikulum sistem penilaian, tenaga pengajar, prasarana dan khidmat bimbingan dan kaunseling. Dan akhir sekali, semua graduan akan perlu mengisi ke bahagian G iaitu persepsi graduan. Dalam analisis data kajian ini, di bahagian pendapatan graduan Politeknik Melaka mengikut bidang tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020, didapati setiap khusus iaitu diploma akuntansi, diploma kejuruteraan awam, diploma kejuruteraan elektronik kawalan, diploma kejuruteraan mekanikal dan diploma perniagaan antarabangsa. Graduan memperolehi gaji dalam lingkungan iaitu RM1001 sehingga RM1500 adalah yang tertinggi di kesemua bahagian. Kecuali graduan daripada diploma kejuruteraan mekanikal didapati pada tahun 2019 pada kumpulan gaji RM1501 sehingga RM2000 adalah yang tertinggi. Begitu juga pada tahun 2017 dan 2016, iaitu hanya graduan di bahagian diploma kejuruteraan mekanikal sahaja memperolehi gaji dalam kumpulan RM1500 1 sehingga 2000 yang tertinggi. Secara keseluruhannya, semua graduan dari kursus masing-masing memperolehi gaji dalam lingkungan RM1001 sehingga RM1500. Berikut merupakan pendapatan graduan Politeknik Melaka mengikut tahun. Keseluruhannya, semua graduan memperolehi gaji dalam kumpulan RM1001 sehingga 1500 di mana hampir kepada 50% pada setiap tahun. Sebagai perbincangan, hampir separuh dari keseluruhan pendapatan graduan Politeknik Melaka memperolehi pendapatan dalam lingkungan RM1000 sehingga RM1500 di mana ia berada dalam garis gaji minimum RM1100 yang telah diisytiharkan kerajaan. Bagi merealisasikan impian Malaysia melahirkan masyarakat berpendapatan tinggi, kerajaan dan pihak politeknik mungkin boleh bergabung tenaga di mana pelajar politeknik dilatih berdikari dan tidak hanya mengharapkan makan gaji semata-mata. Para pelajar mungkin boleh dilatih untuk menjadi usahawan dalam bidang yang diceburi di politeknik. Pelatihan atau kursus tambahan diberikan kepada semua pelajar agar mereka dapat melihat peluang ini dengan lebih jelas sehingga sekiranya menceburi bidang perniagaan khususnya dalam bidang teknikal. Graduan yang berminat membuka perniagaan diberi bantuan sebagai modal permulaan dan memberi syarat-syarat tertentu bagi memastikan usaha ini tercapai. Apabila politeknik terberjaya melahirkan usahawan hasil usaha politeknik sendiri, maka setiap ahli usahawan ini boleh memberi tunjuk ajar dan praktikal pula kepada pelajar-pelajar politeknik di masa akan datang. Seterusnya boleh memberi peluang pekerjaan kepada komuniti politeknik itu sendiri.
JPPKK hendaklah sentiasa berhubung dan menjalinkan kerjasama dengan industri agar membolehkan pelbagai perkongsian ilmu diperolehi. Perbincangan ini haruslah sentiasa berterusan bagi memudahkan pihak JPPKK dapat mengenal pasti politeknik melalui penambahbaikan kurikulum yang sedia ada agar bakal graduan yang dihasilkan oleh politeknik adalah graduan yang berketerampilan dan yang akan menjadi gebutan syarikat tempatan. Dengan itu, inilah masanya graduan boleh merebut peluang permintaan gaji yang tinggi atau faktor permintaan pekerja berkemahiran tinggi oleh syarikat. Kesimpulannya, berdasarkan laporan kajian ini, ia telah membuktikan bahawa pendapatan graduan diploma politeknik melaka hanya setaraf dalam lingkungan gaji minimum rakyat Malaysia sahaja, yang setaraf lulusan SPM. Jika gaji lulusan diploma juga dalam lingkungan taraf gaji minimum setaraf SPM, maka ia boleh menjejaskan kemahuan rakyat Malaysia untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi. Diharapkan kerajaan perlu bertindak secepat yang mungkin untuk mengkaji gaji minimum pemegang sijil yang berkelayakan. Di samping itu, kursus-kursus yang menyumbang kepada pekerjaan berpendapatan rendah perlu diambil perhatian oleh pihak politeknik juga kerana usaha ini adalah usaha bersama antara institusi itu sendiri dan pihak kerajaan bagi memastikan masyarakat Malaysia memperolehi pendapatan yang selayaknya berdasarkan kelayakan yang mereka miliki. Pihak kerajaan dan politeknik perlu berganding bahu bagi merealisasikan bahawa TVET boleh memberikan jaminan pulangan dalam bentuk upah, allowance, bonus dan gaji yang setaraf dengan kelayakan masing-masing. Oleh itu, kerjaan perlu dipertingkatkan agar lebih ramai pelajar politeknik Melaka mampu menjana pendapatan lebih tinggi apabila mereka lulus dan mendapat pekerjaan. Seterusnya, politeknik ke arah menjadi pilihan yang sebanding dengan Universiti JPP 2009. Sekian, terima kasih.